ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dia, hidayah dia dapat kita sama dalam ruangan sunnati pada petang ini walaupun keadaan orang panggil atau udara penuh dengan hujan, tapi alhamdulillah mutirna bifadlillah, hujan itu yang Allah Taala turunkan kepada kita adalah kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga selaku rahmat kepada kita, dan juga kita jangan terlupa berdoa sunnah mengikutnya sunnah Nabi SAW apabila hujan turunnya, iaitu Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, mintalah jadi hujan-hujan yang bermanfaatlah kepada segala makhluk di dalam bumi ini, khususnya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita boleh sambung lagi dalam ruangan kita mempelajarikan akan hadis Nabi SAW ataupun sunnah Nabi daripada kitab namanya Syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sakut dengan kepribadian Nabi SAW, sakut dengan hidup Nabi lah, sakut dengan hidup Nabi yang mana kita telah belajarnya semua lebih kurangnya orang panggil kata 240 hadis dah. 240 hadis yang kita telah lepaskan ataupun telah belajarkan dan juga telah faham. Dan juga pada hari ini adalah kali yang ke-23 lah halaqah kita. Kali yang ke-23 halaqah kita pada hari ini untuk kita nak sambung lagi pengajaran kita.
untuk pahaman lebih banyak lagi insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat diberkati dan juga dapat ilmu yang mutafa'u bihi, yang bermanfaat kepada kita selepas kita mati insya-Allah. Selepas kita mati akan dapat syafaat ini daripada apa ilmu yang kita belajar, dan juga kita boleh nak faham, boleh amal, sehingga kita boleh nak sampaikan kepada orang-orang lagi, sama ada orang yang berada dalam keluarga kita ataupun orang lain-lain lagi yang kita boleh nak sebarkan ilmu yang manfaat ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar penonton, ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita nak sambung pada hari ini iaitu tajuk yang ke-37. Bab yang sakut dengan orang panggil kata Nabi SAW ni bersajak kedak. Ada kedak bahasa orang panggil kata sajak-sajak. Cakap yang bukan biasa lah. Sajak ni makna kata seolah kata dia jadi lagu, sedap dengar sikit. Kalaulah perkataan kalam, perkataan biasa kita tu kecek jadi biasa supaya kita dengar ni lah. Orang Arab kecek-kecek pasal tu lah, supaya kita kalaulah kita bersajak, kalaulah kita berpatung orang panggil, kita rasa sedap dengar sikit, rasa sedap senang sikit, dan juga dia ada perbezaan dengan perkataan biasa yang kita kecek. Tajuk yang ke-37, babu ma jaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Hadis yang sakut dengan cara kecek Nabi, tapi kecek Nabi yang kita nak tahu hari ni bentuk bersajak. Bentuk dia ataupun dengan rupa bersajak dia. Asy-sya'nu fi syi'ri ka sya'ni fi sa'iril kalam. Sebenarnya orang panggil kata sakut dengan cara nak syair bersajak Nabi SAW ni, dia serupa dengan cakap biasa lah. Melainkan syair ataupun sajak ini ni dia mari bentuk ataupun berpatung ni, dia mari, orang panggil kata bentuk kalam mauzunun muqaffa. Bersajak biasanya dia berlagu sikit. Percakapan yang pasang jadi patung, jadi pelagu, dan juga jadi pasang lafaz dia, susunan dia tu nampak baik, makna dia pun baik. Sehingga hukum yang sebenarnya dalam bab ini yajuzu insyadu, boleh kita nak kecek walaupun bahasa Melayu patung harus, walaupun syair dalam bahasa Arab harus, ataupun dalam bahasa Thai dengan orang panggil klon ke apa nama tu atau semua tu boleh juga. Harus yajuz insyaduhu, orang panggil kata boleh nak bersajak ataupun bersyair dalam bahasa Arab, ataupun berpatung, ataupun orang panggil torong pen klon tubik mari, boleh yajuz hukum dia. Wal istima'u ilaihi, sehingganya pendengar orang yang tak sajak tubik mari, tak kecek, tak bercakap dengan rupa bentuk patung pun, dengar saja pun yajuz hukum dia, iaitu boleh juga, harus juga. Wa ma kana minhu bi khilafi dhalik fa huwa sayyi. Kalaulah makna dia lafaz dia kurang makna tak molek, lafaz pun tak molek, orang tu panggil tak mengenak lah, isi kandungan dia ni orang panggil tak bentuk mengenak sikit ni fa huwa sayyi, maka syair seperti itu tu makna dia tak molek tu jahat lah, tak boleh lah. La yajuzu insyaduhu wala al-istima' ilaihi. Tak boleh kita nak menyanyi, nak patung dan nak bersajak dengan isi kandungan yang jahat, yang tidak berfaedah, yang buruk. Tak boleh kita bersajak. Manakala pendengar pun tak boleh juga kita nak dengar orang panggil bersajak yang tidak berfaedah ataupun makna-makna yang jahat. Kerana Nabi SAW seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bukhari ni seorang ulama hadis yang kita biasa dengar dah. Dia ada kitab banyak lah. Di antara kitab yang terkenal, masyhur sekalinya, iaitu kitab yang namanya As-Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari yang kumpul hadis-hadis yang sahihnya sahaja daripada Nabi SAW. Di antara kitab dia juga iaitu sakut dengan adab, Al-Adabul Mufrad, sakut dengan akhlak dan juga
adab-adab yang bagus yang pasti seorang Islam kena adanya, dia hipun. Sama ada buat baik kepada diri bapa, sama ada orang panggil tak akhlak gapo saja yang pasti kena ada dalam peribadi seorang Islam, dia sebut. Hadis ni dia riwayat dalam kitab Adabul Mufrad ini. Dia katanya, Nabi SAW biasa bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair ni serupa ya dengan kalam, dengan perkataan yang kita kecek. Tak ada masalah gapo lah. Kecek ni boleh ke tak kalau kecek? Boleh. Dengan syaratnya falyaqul khairan, kena kecek benda baik. Kalau dah kecek jahat, benda tak molek, benda yang jahat, dalam Islam harus tak juga. Walaupun asal dia kecek ni boleh kecek. Perkataan orang panggil kampur tiap mana boleh kecek. Walaupun tidak bentuk syair ataupun patung saja pun. Tapi kalaulah makna dia, isi dia yang kecek tu mari tu huda, dan makna dia jahat, maka tak boleh jugalah. Habis tu syair dengan kalam tak ada apa-apa lah. Supaya kalau benar baik harus, kalau benar tak molek jahat tidak diharuskan. Hasanuhu ka hasanil kalam. Syair ni kalau dia molek, maka serupa dengan kalam, perkataan yang kata kecek tu mari molek lah. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Benda yang buruk serupa juga dengan perkataan yang buruk. Kalau syair buruk, serupa juga dengan perkataan yang buruk. Habis tu hukum yang kita dapat di sininya, harus kita nak menyanyi pasang syair berpatung tubik mari, bukan kecek biasa, boleh dalam Islam. Inna minasy-syi'ri, satu hadis laginya seperti mana riwayatkan oleh Ibnu Majah, inna minasy-syi'ri la hikmah. Sesungguhnya daripada syair tu ada yang jadi hikmah ni, orang panggil kata jadi faedah lah, jadi peringatan, jadi pengajaran dawi kepada kita. Tapi setengahnya tak ada juga. Pasang orang Arab dulu dia suka juga pasang susung syair dia untuk nak balah pergi mari. Hak ni kata ke demo ni dengan rupa syair. Hak ni pun balas kata klik dengan perkataan yang buruk, lafaz-lafaz yang buruk dalam syair dia itu tu, maka tidak boleh digunalah. Tidak harus nak dengar dan juga tidak boleh nak tidak boleh nak guna. Maka syair ini ni mudah-mudahan kata dia ada banyak jenis. Ada jenisnya ataupun jenis yang pasang orang panggil tengok di sisi orang yang sebut, orang yang bacakan dia, orang yang pensyairkan dia. Kalaulah dia orang pensyair ni orang panggil tak berjuru. Duduk dengan Quran, duduk dengan hadis, duduk dengan hidayah, duduk dengan orang panggil benar-benar, maka boleh dah diterima. Ada pensyair yang orang panggil jahat. Orang panggil buat syair untuk berzina, minum arak. Orang panggil puak-puak ni, orang panggil az-zanadiqah zindiq. Fak ni fak jahat lah, fak ni. Ataupun fak-fak yang suka buat bid'ah, suka-suka buat khurafat, suka-suka buat benda jahat, suka-suka buat benda-benda yang buruk, maka semua ni tidak boleh kita nak guna, nak dengar, ataupun kita nak ambil syair dia mai guna pun tak boleh juga. Sebenarnya di orang panggil dalam tajuk ataupun bab ini yang kita belajarnya, tujuannya kita nak tahu kata Nabi SAW ni biasa syair ke tak? Nabi ni orang panggil hukum syair semasa Nabi ni, hukum dia balas mana? Adakah Nabi bersab syair? Kalau Nabi bersab syair diri, makna kata boleh. Ataupun Nabi SAW tidak bersyair, tidak bersajak. Ada ke tak sahabat yang lain dia bersyair sehingga Nabi dengar, Nabi tidak tolak, Nabi tidak larang, maka boleh juga di sini. Boleh nak terima kerana Nabi SAW telah mengaku. Kalaulah Nabi tak mengaku, Nabi akan larang sahabat. Nabi akan larang sahabat. Itulah yang kita nak belajar sama dalam bab ini. Sehingga orang Arab sendiri, kalaulah dia baca hadis-hadis seperti ini, dia boleh tahu kata syair tak ada apa, boleh baca lah kalau dia makna molek. Serupalah dengan kita hari ni, kita ngaji Melayu, kita ngaji Rumi, ada patung-patung, kalau makna molek kita boleh guna. Kerana banyak juga patung-patung yang makna molek, kita boleh diguna, kita boleh ambil pengajaran, dan kita boleh ibrah daripada dia sehingga kita boleh guna dalam hidup kita. Serupalah dalam orang panggil syair dalam bahasa Arab. Hadis yang pertama, katanya Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala daripada Aisyah, sanad Imam Tirmidzi sampai kepada Aisyah, qalat qila laha hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-sya'ri, qalat kana yatamathalu bi syi'ri ibn Rawahah
wa yatamathalu biqawlihi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Hadis ni adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan dia sendiri, dan juga kitab ini kitab Syama'il Muhammadiyah. Aisyah ceritanya, satu kali ada orang yang tanya Aisyah lah. Dan mari tanya Aisyah, "Hey Aisyah, isteri Nabi SAW, adakah Nabi ni biasa menyanyi syair hak pia-pia tak?" Nabi biasa baca syair hak pia katik. Nabi biasa, ya tamathalu ni ambil syair demo mari baca dengar. Ada tak? Biasa tak? Kali mana yang Nabi SAW biasa baca. Maka Aisyah jawab kata, biasa. Nabi SAW biasa baca syair, menyanyi syair yang dikaryakan oleh Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah. Siapa ni Ibnu Rawahah ni? Siapakah Ibnu Rawahah? Maksud dia Ibnu Rawahah di sini iaitu Abdullah bin Rawahah. Sahabi jalil. Dia adalah seorang sahabat Nabi SAW daripada kalangan orang Ansar, Khazraji, kabilah Khazraj. Dan juga dia adalah salah satu sahabat Nabi yang jadi pensyair bagi Nabi. Orang panggil penakawi sontua bagi Nabi SAW. Makna kata, biasanya Nabi SAW ada pensyair, orang panggil bagi Nabi. Penakawi pensontua. Pia katik tu, katanya daripada Muhammad bin Sirin yang mati pada tahun 110 Hijrah. Dia katakan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, kana syu'ara'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada kalangan pensyair bagi Nabi. Orang panggil sontua Nabi ni minakawi. Pia kata nakawi Nabi ni syu'ara, orang panggil syair, jamak dia syu'ara, ramailah. Di sini Muhammad bin Sirin sebut 3 orang. Satunya Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit salah satu sahabat yang pertama yang jadi nakawi sontua bagi Nabi. Yang keduanya Abdullah bin Rawahah, Ibnu Rawahah tadi lah. Dan juga yang ketiganya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, minta Allah Ta'ala redha kepada ketiga-tiga. Tiga-tiga orang ni adalah nakawi sontua bagi Nabi. Mudah-mudahan kata orang yang duk tepi Nabi dan juga orang panggil kata sama ada semangat, nasihat ataupun orang panggil kamlang cai kepada Nabi dengan rupa patung ataupun rupa syair. Yang kita akan dengar selepas daripada ni. Di antara syair dia, iaitu dia kata pada mana? Wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwid. Akan mari siapalah berita kepadamu tu, tak sedar orang panggil tu, tak sedar bimel lah. Berita siapalah. Satu bedi yang mana syair dia penahnya, satu bedi lakal ayyamu ma kuntu jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Syair. Syair dia ni orang panggil tu jadi sedap dengar lah. Orang panggil tu Nabi duk cokor, duk nanti, ataupun Nabi nak ayat kepada demo lain kata tak sudut nanti lah. Berita tu siapa sendiri. Itu makna syair yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Ini hadisnya pertama. Makna kata, apa yang kita dapat daripada hadis ni? Kita dapat daripada hadis ni, Nabi sendiri biasa baca syair. Habis tu, syair kalaulah dia makna molek, kita boleh baca dalam bahasa Arab. Kiyahnya dengan bahasa Melayu kita ni, kalaulah patung itu makna dia molek, kita boleh baca. Sama juga dengan bahasa Thai, kalaulah klon itu adalah isi dia molek, kita boleh bacakan dia. Ginya hadis yang seterusnya daripada Imam Tirmidzi, ambil hadis ni daripada tok guru dia Muhammad bin Bashar, sanad sampai kepada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqa kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatu labid, ala kullu syai'in ma khala Allah batilun wa kana Umayyah bin Abi Salti ay yuslim. Hadis ni hadis yang nombor 248. Nanti cuba tengok pia yang riwayatkan hadis ini.
248-nya orang yang riwayat hadis ni adalah hadis yang riwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Makna dia apa? Abu Hurairah cerita, satu kali Nabi SAW biasa bersabda, sesungguhnya di antara kalimah yang paling benar sekali, kalimah yang paling benar sekali yang dikatakan, yang dibacakan, yang disebutkan oleh satu orang pensyair, orang yang pensyairkan, yang katakan satu kalimah yang paling asdaq, yang paling benar sekali. Nabi yang kata, syair ni banyak yang aku biasa dengar, sama ada Ibn Rawahah yang, ataupun orang Arab jahiliyah sebelum daripada ni. Tidak ada dah. Yang aku rasa kata perkataan dia, syair yang dia baca tu adalah asdaq. Asdaq kalimah. Adalah kalimah yang benar sekali, malaikat perkataan yang dibaca ataupun syair kalimah dalam syair dia yang dibacakan oleh Labid. Labid. Pia ni Labid ni ada tak sebut di sini? Kita cuba tengok. Gapo dia yang kata? Ala kullu syai'in ma khala Allah batilun. Makna dia apa? Ingatlah bahawa setiap perkara yang tidak bersakut dengan Allah Ta'ala adalah benda yang batil, benda yang batil lah, benda yang tak sakut dengan dunia, iaitu ala kullu syai'in. Makna dia apa? Kullu na'imin fid dunya. Setiap nikmat yang adanya pada dunia ini, yang orang panggil tak sakut dengan Allah Ta'ala, tidak puji kepada Allah Ta'ala, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala ni, orang panggil tak batil, tidak faedah apa lah. Syahidan Nabi lihadha kan bi'annaha asdaqul limah, qala syair li'annaha tawafaqa al-i'tiqad al-haq. Nabi ni menyaksikan kata kalimah ni adalah kalimah yang benar, kerana orang panggil kata menunjukkan kata i'tiqad yang sebenar kena benar, kena benar yang benar sungguh. I'tiqad benar yang kena benar, sakut dengan Allah Ta'ala, sakut dengan i'tiqad kita kepada Allah Ta'ala, kena benar lah. Benar yang batil tidak boleh kita nak mari i'tiqad, nak mari wa'aya dipegangnya, tak boleh. Tak boleh. Maka sehingganya perkataan Labib ini, ala kullu syai'in ma khala Allah batilun, kata dibacakan sehingga hari itu seorang yang namanya Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt, seorang orang panggil seorang yang suka beribadat pada dulu lah. Seorang yang suka beribadat kepada dulu. Orang panggil Umayyah bin Abi Salt ni, orang panggil apabila dia dengar syair ni dah ni, dia orang panggil kada. Dekada ni maksud apa? Hampir-hampir nak masuk Islam. Baru dengar dia kejut, hampir-hampir nak masuk Islam. Apa dia tu? Tapi akhir sekali ni dia tak masuk Islam ni. Apa? Dia ni seorang yang suka beribadat. Masa jahiliah dulu ni dia seorang di antara orang yang minat beribadat lah. Dan juga dia beriman kata akan adanya bangkit, orang panggil confirm kencip ada. Dan juga Islam dah sampai kepada dia. Dan antara kata Nabi Islam ni dia ada lagi. Dia ada hidup lagi. Tapi akhir sekali ni walam yuslim, tidak masuk Islam juga dia ni. Tapi nak yang kata winati semasa yang dia dengan patung ni dia dekat lah nak masuk Islam ni. Kada ayuslim nak masuk Islam lah. Nak yang kata orang Arab dia dengar syair, kalau lah makna dia molek, menunjuk ataupun sebut sakut dengan Allah Ta'ala, selalu dah kuasa gong. Kuasa khabar selalu dah. Kuasa khabar selalu dah. Ini makna molek lah. Di antara maksud-maksud ataupun syair-syair yang mana molek, yang Nabi kena dan juga menyebabkan kalau orang kafir dengar, dia akan rasa nak masuk Islam. Hadis seterusnya, an Jundub bin Sufyan al-Bajali qala asaba hajarun usbu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadamiyat faqala hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillah ma laqiti. Yani syair sekali lagi, hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Kali laginya kita baca sedap dengar ya. Hal anti illa usbu'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Gapo dia di sini? Satu kali cerita dia, Jundub ni dia cerita, satu kali ni batu orang panggil batu ni jatuh jari ni, jari kaki Nabi SAW. Seolah kata batu ni
ataupun Nabi SAW duduk jalan, yamshi. Kana sallallahu alaihi wasallam yamshi fadaraba hajaran asba', maka kaki dia ni ataupun batu ni mari jatuh di atas kaki dia. Sehingganya darah kaki Nabi SAW. Maka Nabi kaki dia darah ni, Nabi baca syair ni. Hal anti illa usbu'un damiti. Kata makna apa? Ma anti, jari. Sesungguhnya mung ni jari biasa ya. Dia juga mung berjarah. Wal halu annahu fi sabilillah. Bahkan mung ni hari ni kaki. Mana kata orang panggil apa? Nabi nak apa? Kaki darah pergi jalan. Darah. Nabi kata apa? Jari. Sesungguhnya mung ni jari biasa ya. Tapi mung tahulah sebenarnya mung sekarang lah ni walaupun sakit, walaupun berdarah, mung duduk dalam keadaan duduk dalam fi sabilillah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh pahala. Makna kata walaupun berdarah kaki nabinya, dia tunjukkan kata setiap gapo saja kaki kita, kalaulah kita guna fi sabilillah, kita berjalan di situ kita kena batu berdarah, kita pergi sini kita guna tangan kita berdarah. Ingatlah kata walaupun berdarah, walaupun syubhat gapo saja yang kita ditimpakan, ihtasaba, kalaulah kita harap pahala itu daripada Allah Taala, kita akan boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kata anna lil muslim thawaban fi kulli ma yusibuhu in ihtasabahu. Setiap orang Islam tu dia akan boleh pahala setiap perkara yang dia timpa. Darah di mana tempat, sakit di mana tempat, kalaulah dia ihtisab, ada fikir Allah aku sakit, aku berdarah, aku berdemam, aku mintalah haraplah pahala daripada Allah Taala. Niat biasa ni boleh pahala. Tu ni yang kata Nabi ni baca diri, mana kata Nabi pun sebut syair sendiri juga. Laginya anil Bara bin Azib qala lahu rajulun afarartum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Umarah, faqala la wallahi ma walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'an an-nas talaqqathum hawazinu bin nabli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatihi wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib akhidun bilijamiha wa Rasul sallam yaqul ana an-nabi la kadhib ana al-ibnu Abdul Muttalib. Nah, ini syair yang Nabi kata akhir sekali ni. Ana an-nabi la kadhib ana banul Abdul Muttalib, ana an-nabiyyu la kadhib ana banu Abdul Muttalib. Syair hadis ni riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Cerita dia, Bara bin Azib ni, satu kali ada orang lelaki mari cari Bara bin Azib. Tanya kepada Bara bin Azib, kata, fa sahabat. Mana kata, tanya kepada sahabat Nabi yang dia orang panggil tahikkan yang akan tanya ni sakut dengan peperangan Hunain yang berlaku pada tahun yang ke-8. Afarartum an Rasulillah ya Aba Umar. Abu Umar, hari yang berlaku peperangan Hunain pada tahun yang ke-8 dulu tu, adakah fakmu ni lari diri daripada peperangan Hunain? Lari daripada Nabi, lari diri daripada peperangan ni. Orang panggil tu ni lah, akik-bakit diri. Lari daripada medan perang. Maka Barak jawab kata, la, dak. Wallahi ma walla Rasulullah. Sehingga Nabi sendiri pun tak ada. Tak ada orang panggil lari diri juga. Walakin walla, tapi orang yang melarikan diri, orang panggil cepat manusia yang lari dan juga jumpa dengan dia pemanah. Orang panggil pemanah yang cepat. Hawazinun bin Nabli, pemanah yang cepat tu lari dia. Adalah puak-puak tu lari kepada peperangan kali itu tu. Wa Rasul salam ala baghlati, tapi Nabi tak lari itu, Nabi duduk atas bagal dia. Bagal dia ni orang panggil apa? Kuda dengan hema pasang pandu bit mari anak, namanya bagal. Namanya bagal. Wa Abu Sufyan dan juga Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib akhidun bilijamihi, pegang apa orang panggil, pegang tali jerat bara Nabi lah. Dia pegang juga orang Nabi. Hari tu tunjuk kata nak lauhikkan katanya Nabi tak lari li. Abu Sufyan seorang sahabat dia pegang tali jerat bara Nabi, dan juga semasa itu Nabi baca syair kata anan nabi ya kadhib, aku ni Nabi tak bohong tak dusta, dan juga aku ni adalah bakal daripadanya Abdul Muttalib. Bakalnya daripada Abdul Muttalib. Abu Sufyan ni dia sepupu dengan Nabi SAW.
sepupu dengan Nabi SAW, dan juga orang panggil sama-sama ada mak nyusu yang sama. Sama-sama ada mak nyusu yang sama. Dan juga Abu Sufyan masuk Islam pada tahun yang ke-7, tahun yang buka Mekah, sehingganya Islam dia baiklah. Abu Sufyan ni dia macam-macam lah semasa nak belum masuk Islam ni, lawan dengan Nabi teruk lah. Sehingga pada hari yang Nabi masuk Mekah tu, dia bimbing Nabi nak buat kenak, nak balas dia kepada dia. Tapi akhir sekali Nabi aja kata tak ada apa, jangan dia buat mudarat apa kepada Abu Sufyan, sehingga dia masuk Islam. Dan juga ni peperangan yang seterusnya selepas daripada tu, peperangan Hunain, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada mana? Wa Rasulullah yaqul ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Hada mawdi' asy-syahid min al-hadits. Iaitu Nabi ni adalah mursal, iaitu Rasul yang diutuskan daripada Tuhan sekalian alam, sidqan yang benar. Dan juga Nabi SAW berjanji, dia kata bagi hamba, orang panggil Nabi-Nabi dia, fak-fak Nabi dia tu, Allah Ta'ala janji dengan kemenangan yang nyata. Orang panggil pernah syarat, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Itu Noya kata syair, kita nak sini lah, kata Nabi ni baca syair lah. 2 syair lah yang Nabi kata. Tadi berdarah kakinya. Hak ni biasanya duk tak kuda orang heran ni baca syair. Dan juga hak belum daripada tu nya orang yang menyaksi kata syair yang paling benar sekali. Ataupun sebelum daripada lagi pakai syair, baca syair hak Ibnu Rawahah sebagai sahabat dia. Lagi hadis yang ke seterusnya 246. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يعني شيء bahasa Arab ni. Ibn Rawahah baca sekali lagi pula ni. Sekali lagi kata pada mana? Khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribkum ala tanzilihi darban yuhilul hama an maqilihi wa yudhilul khalila an khalilihi. Faqala lahu Umar, ya ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu asy-syi'r. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khalli anhu ya Umar, فلهي أسرع فيهم من نضح النبلي. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Hadis 246 ni daripada Anas, dia cerita pada mana? Nabi SAW waktu yang masuk Mekah. Waktu yang masuk Mekah untuk nak pergi buat umrah qada, dia panggil. Nak pergi buat umrah qada, yang mana sebelum daripada ni dilarang lah, orang panggil tadi dilarang, tak suruh umrah. Maka nak masuk Mekah, untuk nak buat umrah, nak wi, orang panggil nak wi, nak wi tentera ataupun orang kafir wasa gerung dengan Nabi ataupun orang Islam. Tatkala itu tu Abdullah bin Rawahah dia baca satu syair. Nabi duduk tepi dia, sahabat Umar dan juga orang-orang lain duduk tepi dia lah. Dia baca satu syairnya, kata balas mana? Khallu banil kuffari an sabili. Hei orang-orang kafir, buka jalan, jangan duduk kelewat, jangan duduk tutup, jangan duduk sekat. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi. Kalau fakmu sekat aku, fak Islam hari ni tak saya masuk Mekah, akan tibuk kepala ataupun katak fak kamu lah. Darban yuzilul ham an maqilihi, katak kepala. Wa yudhilul khalila an khalilihi. Makna kata, maksud secara umumnya, orang panggil tu, jang molek-molek, buka jalan molek-molek, jangan duk mari sekat hari ni. Nabi aku ni nak masuk mari lah, soalah gitu lah. Orang kafir ni, apabila dia dengar syair, dia rasa gerung haludah. Gerung haludah kerana makna dia ni hebat sungguh. Sehingga selepas daripada tu nya, Umar tu dengar kata Abdullah bin Rawahah baca syair ni, dia panggil, ya ibn Rawahah, hei ibn Rawahah, hei Abdullah bin Rawahah, baina yadari Rasulullah SAW, Nabi duduk depanmu, dan juga ni duduk dalam kawasan haram ni, nak syair lagi ke? Makna kata soalan, kata Umar yang kata tak patutlah marayak ni duduk depan Nabi lagi, masuk dalam tanah haram Mekah lagi.
Nak mari syair menyanyi gapo pianinya. Soal gitulah. Mengepek kepada Abdullah bin Rawahah lah. Maka Nabi dengar, Nabi jawab kata palana, ya Umar, hey Umar, khalli anhu. Tak apalah, lepas dia, biarlah, lepaslah. Fala hiya asra' fihim min nadhi an-nabli. Tak apalah. Kadang-kadang syair dia itu lebih kuat daripada bedil ataupun manah dengan anak manah tu. Orang panggil tu suara syair yang akan sapa lagi kepada kafir tu lebih cepat daripada anak manah lagi lah. Soalah gitulah. Soalah kata begitu, dan juga boleh nak mentambahkan kekuatan kepada ahli iman untuk nak lawankan dengan orang musyrikin, dan juga jagakan nama-nama ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Laginya hadis 247. An Jabir bin Samurah qala جالست النبي صلى الله عليه وسلم من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. Jabir bin Samurah dia kata, satu kali ni aku biasa duduk bersama dengan Nabi. Jalastun Nabi, aku duduk dengan Nabi ni, orang panggil tu banyak lebih daripada 100 kali lah. Maknanya kacak benar lah aku duduk kali dengan Nabi ni. Dan juga banyak kali juga yang aku biasa duduk dengan Nabi ni, para-para sahabat ni nyanyi syair. Mana kata nyanyi syair. Wa yatadhakarun asya' min amril jahiliyah. Ataupun orang panggil terbaca syair orang jahiliyah dululah. Dengan keadaan masa tu sahabat nyanyi duduk depan Nabi, Nabi sakit. Bahkan kadang-kadang Nabi senyum bersama dengan sahabat. Makna kata tak ada gapo lah kalau sahabat nyanyi syair dengan makna yang baik, Nabi pun mengaku tak ada larang, tak ada gapo. Dan juga Nabi senyum, makna kata isi dia molek lah. Kerana asal Nabi, orang panggil tersenyak Nabi ni menunjukkan kata Nabi ni akui, orang panggil yang merap. Kerana Nabi SAW tidaklah pasang senyak dengan benda-benda yang batil, benda-benda yang palsu, benda yang tidak benar. Laginya 248 sama pula daripada ni 249. An Amr ibn Sharid an abihi qala kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anshadtuhu 100 qafiyatin min qawli Umayyah bin Abi Salt al-Thaqafi. كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشده 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. Iaitu daripada Syarid. Syarid seorang sahabat Nabi, dia kata aku biasa naik berkuda, orang panggil naik bersama kenderaan bersama dengan Nabi SAW. Naik kuda sama dengan Nabi lah. Radif ni makna kata naik kenderaan sama, duduk belakang Nabi. Naik kenderaan yang sama. Maka naik bersama dengan Nabi, dia menyanyi syair. Menyanyi syair 100 syair daripada syair yang dikaryakan oleh Umayyah bin Abi Salt al-Thaqafi, yang sebut ada belum dekat hampir-hampir nak masuk Islam tu. Sebenarnya orang panggil sahabat yang biasa naik kuda bersama dengan Nabi ni, biasa ulama dia hitung lah lebih kurangnya 40 orang sahabat yang biasa naik kuda bersama dengan Nabi. Bukan dia sikit lah. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat sahabat ni orang panggil kuntu arda. Orang panggil urdifan Nabi